Ini Allah lapangkan kita di dunia dan di akhirat. Bila kita buat apa? Lapangkan manusia di mana ni? Ha? Perlukan duit, perlukan kos, perlukan masa, berpeluh. Kalau yang ni pun Allah dah lapangkan hidup kita dunia akhirat. Cuba bayangkan, kita pergi rumah orang miskin, kita bantu lapangkan rumah dia. Kita bagi ilmu pada dia. Kita baiki rumah bocor. Ya Allah, cuba bayangkan. Boleh faham? Berapa ramai yang kedekut ni. Kedekut masa, kedekut ilmu, kedekut duit untuk lapangkan orang miskin. Sebab apa? Sebab cara dia berfikir, aku hidup untuk diri aku. Kamu pemalas, kamu miskin, kamu susah, itu masalah kamu. Dia lupa sebenarnya dia lapangkan orang ialah dia lapangkan diri dia. Jadi kena tukar cara berfikir. Nak lapangkan hidup kita bukan cari duit banyak. Nak lapangkan hidup kita bukan besarkan rumah. Nak lapangkan hidup kita, bantulah orang sebanyak yang mungkin. Nak lapangkan hati kita, lapangkan majlis untuk orang. Lapangkan rumah orang. InsyaAllah hidup kita lapang. Sebab itulah kita tengok orang beriman, mereka harta tak banyak, rumah tak besar, tapi hidup mereka bahagia. Umur mereka panjang, macam Ashabul Kahfi, kan? Hidup dia sampai 309 tahun, duduk dalam gua sempit. Nabi rumah dia sempit je, tapi Nabi bahagia je duduk dalam rumah sempit dan gelap. Sebab apa? Nabi sentiasa melapangkan orang. Hidup Nabi 24 jam, lapangkan orang, lapangkan orang. Tapi syarat nak lapangkan orang apa dia? Syarat nak lapangkan orang, walaupun nak bangun 1 minit je, apa syarat dia? Ilmu. Bila kita ada ilmu, hati kita jadi lapang je untuk lapangkan orang. Betul, Allah bagi kelebihan pada Nabi apa dia? Kelebihan besar pada Nabi apa dia? Kalau boleh sebut ayat Quran, surah lazim je. Dengan sebab Allah bagi pada Nabi ni, Nabi boleh lapangkan semua orang sebab ada kelebihan ni, dan Nabi pun jadi lapang. Nabi lah orang yang paling lapang hidupnya. Betul. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami dah lapangkan hati engkau Muhammad? Allah lapangkan hati Nabi untuk apa? Untuk apa Allah lapangkan hati Nabi? Untuk orang. Sebab itulah Nabi bekerja pagi, petang, siang, malam berdakwah untuk orang. Sebab apa? Allah lapangkan hati dia. Sebab itulah orang balik batu Nabi boleh doa sebab hati Nabi lapang. Kita ni belum sampai lagi pada orang, hati kita dah sempit. Apa dah? Puak-puak ni memang tak dengar cakap. Cakap pun buang masa je. Sebab hati kita memang dah sempit. Boleh faham? Cara berfikir tu. Beruntunglah orang yang Allah lapangkan hatinya untuk orang. Dan celakalah orang yang Allah lapangkan hatinya untuk diri dia. Maka dia akan fikir untuk dia, untuk keluarga dia, keluarga dia. Kan, nak berjalan, dia dan keluarga, nak besarkan rumah, dia dan keluarga, beli kereta, dia dan keluarga, semua dia dan keluarga. Sebenarnya ini orang yang Allah sempitkan hatinya. Dan sebab itulah syarat nak lapang ni, ini. Kalau kita duduk dalam majlis, orang datang lewat kan, kita nak bangun. Kalau kita hati sempit, kita tak akan bangun. Kan? Kerah, panggil apa? Kerah apa? Kerah pedar kan? Orang berdiri je dia buat tak tahu. Sama juga kadang-kadang dalam bas ke LRT kan, ada orang tua datang, dia buat tak tahu je. Kadang-kadang dia tipu pula buat tidur je. Ni memang hati yang memang keras ni. Pakcik tua datang buat tidur. Boleh? Jadi syarat nak lapangkan untuk orang, hati dia kena lapang. Macam mana nak lapangkan hati? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Allah kata, alam nashrah laka sadrak. Sebab itulah Nabi Musa, kan? Nabi Musa diburu oleh Firaun. Dan Firaun dengan tentera dia rancang memang nak bunuh Musa. Tiba-tiba Allah perintah supaya berdakwah. Cuba bayangkan,
Orang nak tangkap kita, orang nak bunuh, tiba-tiba kita diperintah pergi berdakwah. Sempit tak hati? Sempit. Sebab tu apa doa Nabi Musa sebelum pergi berdakwah? Rabbi syrah li sadri. Pergi berdakwah pula kepada manusia yang paling jahat. Kalau hati aku tak lapang, aku maki dah dia. Bahasa musuh Tuhan kan. Sebab tu Musa kata, lapangkan hati aku. Sebab nak cakap lembut kepada musuh yang paling jahat ni bukan senang. Lapangkan hati aku. Berapa ramai yang baca doa ni? Tak ramai kan? Kalau dia baca pun bila? Bila anak nak berasa. Kan? Salah guna doa. Nabi Musa baca doa bila nak berdakwah. Tapi kita ajar anak kita baca bila nak periksa. Periksa untuk siapa? Untuk diri dia. Sebenarnya dengan baca doa ni lagi sempit hidup dia. Sebab tujuan baca doa bukan nak berdakwah. Ya. Rabbi syrah li sadri, supaya dia luluskan projek. Itu ada kepentingan. Boleh? Ya. Nampak tak Allah merawat hati kita ni? Nampak tak? Berapa ramai yang belajar agama, belajar fiqh, belajar hadis, tapi nak bangun sikit je untuk orang datang, kedekut. 10 tahun dah belajar. Sebab apa? Dia tak tadabbur,